Salam sejahtera semua pelajar-pelajar cikgu. Cikgu harap semua pelajar dalam keadaan yang baik, sehat dan gembira. Oke, kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini dalam geografi bahagian A bagi tema 2 yaitu hidrologi. Topik yang kita belajar pada hari ini ialah fasa air dan kitaran hidrologi bersama Cikgu Ovelyn Matanluk dari SMK Sikuati Kudat. Oke, jadi pelajar-pelajar semua, hari ini kita akan belajar 5 topik. Yang pertama sekali kita akan belajar definisi kitaran hidrologi. Yang kedua kita akan belajar 3 fasa air. Yang ketiga, kita akan belajar 5 proses perubahan fasa air. Dan yang keempat, kita akan belajar proses-proses kitaran hidrologi. Dan objektif pembelajaran kita yang terakhir pula ialah menjelaskan faktor-faktor mempengaruhi proses-proses dalam kitaran hidrologi. Topik yang pertama kita akan belajar pada hari ini ialah kitaran hidrologi. Jadi kita akan belajar dahulu kitaran hidrologi dari segi konsepnya. Jadi kitaran hidrologi itu adalah proses perubahan pelbagai bentuk air, yaitu cecair, pepejal dan uap air. Keywords di sini ialah perubahan pelbagai bentuk air. Oke, keywords kedua ialah pelbagai ruang. Berlaku melalui pelbagai ruang seperti dalam atmosfera, hidrosfera, litosfera, dan biosfera. Dan kitaran hidrologi ini juga berlaku secara berterusan. Jadi, secara umumnya kitaran hidrologi ini kata kuncinya yang paling pelajar perlu ingat ialah proses perubahan pelbagai bentuk air, pelbagai ruang, berlaku dalam pelbagai ruang dan berlaku secara berterusan. Jadi 3 keywords itu pelajar harus ingat. Cikgu ulang sekali lagi 3 keywords tersebut yaitu proses perubahan pelbagai bentuk air, berlaku melalui pelbagai ruang, dan berlaku secara berterusan. Cikgu harap definisi konsep kitaran hidrologi ini pelajar boleh kuasai. Oke, seterusnya kita akan belajar objektif pembelajaran yang kedua yaitu fasa air. Fasa air terdapat 3 sahaja yaitu cecair, uap air atau juga dipanggil sebagai gas dan fasa terakhir ialah pepejal. Jadi ada 3 sahaja fasa air, cecair, uap air atau gas dan pepejal. Oke, kita sudah belajar fasa air. Seterusnya kita akan tengok contoh fasa air. Oke, ini adalah contoh fasa air. Contohnya hujan adalah dalam bentuk cecair. Kemudian hujan itu sebenarnya berasal daripada awan. Awan itu terbentuk akibat daripada proses sejatan dan seterusnya. Jadi kita ulang sekali lagi. Kita ada 3 fasa air yaitu cecair, gas ataupun uap air dan juga kita ada pepejal. Kita sudah belajar 2 objektif. Seterusnya kita akan belajar proses perubahan fasa air. Oke, pelajar kena ingat, biasanya pernah soalan keluar, dia akan tanya sama ada proses perubahan fasa air ataupun fasa air. Jadi, pelajar kena berhati-hati dengan setiap perkataan yang digunakan di dalam soalan. Jadi sekarang kita belajar proses perubahan fasa air. Bagaimana proses perubahan fasa air ini ialah bagaimana cecair menjadi uap, uap menjadi
pepejal macam tu. Jadi prosesnya ada 5. Okey, proses yang pertama ialah proses sejatan. Proses sejatan ini ialah proses perubahan bentuk air daripada cecair kepada wap air atau gas. Okey, proses yang kedua ialah proses peleburan atau pencairan. Proses ini ialah proses perubahan bentuk air daripada pepejal kepada cecair. Dan proses yang ketiga ialah proses pembekuan. Jadi proses pembekuan ini pelajar adalah proses perubahan bentuk air daripada cecair kepada pepejal. Seterusnya kita akan belajar proses yang keempat, yaitu proses pemeluapan. Jadi proses pemeluapan ini ialah proses perubahan bentuk air dari wap air atau gas kepada cecair. Dan yang terakhir, proses perubahan fasa air ialah proses pemeljawapan. Okey, jadi proses pemeljawapan ini ialah proses perubahan bentuk air dari cecair kepada pepejal. Kita sudah belajar 5 proses perubahan fasa air. Seterusnya kita akan belajar objektif yang keempat, yaitu proses kitaran hidrologi. Kitaran hidrologi terdiri daripada 2 jenis, yaitu kitaran hidrologi menegak dan kitaran hidrologi mendatar. Kitaran hidrologi menegak ini adalah semua proses hidrologi yang berlaku secara menegak, sama ada naik ke atas atau turun ke bawah secara menegak. Oleh itu, kita ada 6 proses yang terdapat dalam kitaran hidrologi menegak, yaitu yang pertama, sejatan, kedua, sejat peluhan, pemeluapan, kerpasan, cigatan silara atau pintasan silara, dan yang terakhir, proses dalam kitaran hidrologi menegak ialah proses resapan. Okey, mari kita tengok pula proses-proses yang terdapat dalam kitaran hidrologi mendatar. Dalam proses kitaran hidrologi mendatar ini adalah semua proses yang berlaku secara mendatar. Okey, jadi yang pertama ialah larian air permukaan, yang kedua aliran air bawah tanah, dan yang ketiga ialah alir lintang atmosfera. Jadi cikgu ulang sekali lagi, kitaran hidrologi ada 2 jenis, yaitu kitaran hidrologi menegak dan kitaran hidrologi mendatar. Dan setiap jenis kitaran ini mempunyai prosesnya sendiri, yaitu bagi kitaran hidrologi menegak 6 proses dan bagi kitaran hidrologi mendatar 3 proses. Jadi cikgu harap pelajar boleh bezakan antara kitaran hidrologi menegak dan kitaran hidrologi mendatar. Dan pelajar juga kena ingat setiap proses yang terdapat dalam kitaran hidrologi menegak dan kitaran hidrologi mendatar. Kena ingat setiap proses supaya kalau soalan keluar berkaitan dengan topik ini, pelajar boleh jawab dengan baik. Oke, seterusnya kita belajar proses kitaran hidrologi yang berlaku secara menegak. Oke, proses yang pertama ialah proses sejatan. Proses sejatan ialah proses perubahan sifat fizikal atau bentuk air daripada cecair kepada wap air atau gas akibat daripada sinaran matahari dan angin. Oke, yang seterusnya proses kedua iaitu proses sejat peluhan. Perlu diingat, proses sejat peluhan ialah proses yang berlaku kepada tumbuhan. Oke, oleh itu proses sejat peluhan ialah proses kehilangan air daripada tumbuhan akibat atau kesan daripada haba matahari. Proses yang ketiga ialah proses pemeluapan. Proses pemeluapan
ialah proses perubahan sifat fizikal atau bentuk air daripada wap air kepada cecair akibat penurunan suhu akibat kadar tukaran adiabatik. Oke, kita sudah belajar 3 proses kitaran hidrologi menegak. Seterusnya, cikgu akan ajar kamu 3 lagi proses kitaran hidrologi menegak. Oke. Proses yang keempat dalam proses kitaran menegak ialah kerpasan. Kerpasan ialah semua bentuk air yang jatuh ke permukaan bumi dalam bentuk cecair atau pepejal hasil daripada pemeluapan yang berlaku. Oke, seterusnya proses yang kelima ialah proses cigatan atau pintasan silara. Cigatan atau pintasan silara ini adalah proses kanopi daun memintas jatuhan hujan sebelum jatuh ke permukaan tanah. Jadi, semakin besar saiz kanopi tumbuhan, semakin besar pintasan silara oleh tumbuhan. Dan proses kitaran hidrologi yang menegak yang terakhir ialah proses resapan. Proses resapan ialah pergerakan air hujan meresap ke dalam tanah menerusi liang-liang pori tanah sehingga ke kawasan simpanan air tani. Jadi, cikgu sudah bincang tentang 6 proses kitaran hidrologi menegak. Jadi, pelajar perlu ingat setiap satu dan fahami konsep untuk setiap satu proses dalam kitaran hidrologi menegak. Oke, seterusnya kita akan belajar 3 proses yang terdapat dalam kitaran hidrologi mendatar. Proses yang pertama ialah larian air permukaan. Larian air permukaan ialah baki air hujan yang mengalir di atas permukaan bumi selepas mengalami pintasan silara oleh tumbuhan, proses resapan, dan sejatan. Proses yang kedua dalam kitaran hidrologi mendatar pula ialah aliran air bawah tanah. Jadi, aliran air bawah tanah ialah semua bentuk pergerakan air yang menggunakan tanah sebagai mediumnya. Tanah sebagai mediumnya seperti aliran sub permukaan dan pergerakan air secara mendatar dalam sistem akuifer. Oke, dan proses kitaran hidrologi mendatar yang terakhir ialah alir lintang atmosfera. Alir lintang atmosfera ialah proses penyejukan alir lintang. Proses ini berlaku apabila udara yang bersempadan dengan permukaan bumi mengalir dari kawasan yang panas ke kawasan yang sejuk. Jadi, kita sudah belajar 3 proses kitaran hidrologi mendatar. Cikgu ulang. 3 proses kitaran hidrologi mendatar ialah larian air permukaan, aliran air bawah tanah, dan alir lintang atmosfera. Kita sudah belajar kedua-dua jenis kitaran hidrologi. Seterusnya, kita akan belajar faktor-faktor yang mempengaruhi proses-proses kitaran hidrologi. Oke. Yang pertama, kita akan belajar faktor mempengaruhi proses sejatan. Oke, terdapat 8 faktor yang mempengaruhi proses sejatan, yaitu yang pertama suhu. Semakin tinggi suhu, kadar sejatan semakin meningkat. Yang kedua ialah angin. Tiupan angin yang kencang meningkatkan kadar sejatan. Dan faktor yang ketiga ialah kelembapan bandingan atau boleh juga kita gunakan kelembapan udara. Oke, kalau kelembapan udara, kalau pelajar gunakan kelembapan bandingan sebagai fakta,
Apabila kelembapan bandingan meningkat, kadar sejatan akan menurun. Sebab kelembapan bandingan ini berkadar songsang dengan suhu. Apabila kelembapan bandingan meningkat, suhu akan rendah. Okey, jadi kelembapan bandingan meningkat, kadar sejatan akan menurun. Kalau pelajar gunakan kelembapan udara, semakin tinggi kelembapan udara, kadar sejatan juga semakin rendah. Okey. Dan seterusnya ialah yang keempat, luas permukaan air. Semakin luas permukaan air, semakin tinggi kadar sejatan. Contohnya, antara air sungai dengan air tasik, air sungai akan lebih rendah kadar sejatanya berbanding dengan air di tasik kerana luas permukaan air yang berbeza. Okey, yang kelima ialah kemasinan air. Kemasinan air. Semakin masin air, kadar sejatan makin rendah. Dan yang keenam ialah sumber atau badan air. Semakin banyak badan air atau semakin banyak bilangan sumber air, kadar sejatan akan meningkat. Kalau tiada badan air, kadar sejatan menurun. Seterusnya ialah luas litupan tumbuhan. Kawasan yang mempunyai litupan tumbuhan yang banyak, kadar sejatanya adalah rendah. Manakala kawasan yang mempunyai gondol, tiada tumbuhan, kawasan itu akan mengalami kadar sejatan yang tinggi. Begitu juga dengan kedudukan garis lintang. Kedudukan garis lintang, jika kawasan itu terdapat di kawasan khatulistiwa, kadar sejatanya adalah sangat tinggi sebab kita menerima bahangan matahari yang tinggi sepanjang tahun. Tetapi kalau berada di kedudukan garis lintang seperti di garisan Antartika, kadar sejatan adalah rendah sebab menerima bahangan matahari yang rendah. Okey, kita sudah belajar faktor mempengaruhi sejatan. Seterusnya kita akan belajar pula faktor-faktor yang mempengaruhi sejat peluhan. Minta maaf. Faktor-faktor mempengaruhi sejat peluhan ada 7, iaitu yang pertama ialah suhu. Faktor ini sama dengan faktor sejatan. Semakin tinggi suhu, semakin tinggi kadar sejat peluhan. Kelembapan bandingan juga sama, semakin rendah kelembapan bandingan, sejat peluhan juga akan semakin tinggi. Dan sebaliknya. Seterusnya bahangan matahari yang tinggi. Bahangan matahari yang tinggi akan meningkatkan kadar sejat peluhan. Jenis kinopi tumbuhan juga mempengaruhi sejat peluhan. Bagi pokok yang punya kanopi yang besar, sejat peluhan akan lebih banyak berlaku sebab terdapat lebih kanopi yang besar mempunyai daun yang lebih banyak. Seterusnya ialah kejadian 4 musim. Kawasan yang mengalami kejadian 4 musim juga akan mempengaruhi sejat peluhan. Contohnya ketika musim luru, ketika musim sejuk, kadar sejat peluhan itu adalah sangat rendah. Faktor yang keenam ialah laju angin. Jika angin bertiup dengan kencang, sejat peluhan akan menjadi lebih tinggi. Dan yang terakhir ialah ciri tumbuhan itu sendiri. Yaitu ciri tumbuhan ada lebih kurang 1, 2, 3, 4, 5. 5 fakta kecil di dalamnya. Yaitu sifat daun, warna daun, kulit pokok, daun, bentuk daun, saiz liang stoma daun. Jika soalan tanya, jelaskan
ciri-ciri tumbuhan yang mempengaruhi sejat peluhan, bererti jawapan tersebut hanya bersekitar di ciri tumbuhan sahaja. Pelajar tidak boleh menggunakan suhu udara, kelembapan bandingan, kejadian 4 musim, laju angin. Pelajar hanya kena fokus kepada ciri tumbuhan. Jadi ciri tumbuhan itu yang mempengaruhi sejat peluhan ialah sifat daunnya, warna daunnya, kulit pokok, bentuk daun, saiz liang stoma daun. Jadi pelajar kena alert dengan kehendak soalan. Bila menjawab soalan, baca satu demi satu frasa yang terdapat dalam soalan. Oke, kita teruskan. Faktor seterusnya kita akan belajar faktor mempengaruhi pemeluapan. Oke, jadi kita tadi sudah belajar apa yang dimaksudkan dengan pemeluapan. Jadi sekarang kita belajar bagaimana pemeluapan itu berlaku. Jadi ada faktornya yang mempengaruhinya. Itu faktor yang pertama, pemeluapan itu berlaku apabila mencapai takat embun, yaitu 0 darjah Celcius. Faktor yang kedua ialah mempunyai uap air yang cukup, kehadiran uap air yang cukup. Dan yang ketiga ialah kehadiran nukleus pemeluapan atau nukleus higroskopik. Mungkin ada pelajar yang tidak tahu apakah maksud nukleus pemeluapan atau nukleus higroskopik. Oke, jadi nukleus pemeluapan ini adalah bahan pencemar di udara seperti asap, jerebu, jelaga PM10 tuh. Itu adalah antara nukleus pemeluapan, juga natrium klorida. Itu juga adalah nukleus pemeluapan atau juga dikenali sebagai nukleus higroskopik. Jadi, pemeluapan hanya akan berlaku jika ketiga-tiga faktor ini wujud. Jika salah satunya tiada, pemeluapan tidak akan berlaku. Faktor ini juga dipanggil sebagai syarat pemeluapan. Pemeluapan hanya akan berlaku jika tiga syarat ini dipenuhi. Yaitu yang pertama, mencapai takat embun 0 derajat Celcius, mempunyai uap air yang cukup, dan kehadiran nukleus pemeluapan. Oke, seterusnya kita akan belajar faktor mempengaruhi pintasan silara. Oke, jadi pintasan silara ini ialah lebih kepada tumbuhan itu sendiri. Jadi faktornya ialah saiz kanopi. Sama ada kanopi besar atau kecil. Semakin besar saiz kanopi, pintasan silaranya semakin banyak. Saiz daun juga akan mempengaruhi pintasan silara. Sama ada daun besar, daun kecil. Daun besar, pintasan silara akan lebih banyak. Bentuk daun juga mempengaruhi, yaitu bentuk daun tirus atau bulat. Daun tirus seperti daun kelapa, daun pokoru, dia akan mempengaruhi pintasan silara. Bagi daun yang bentuk tirus seperti daun pokoru, pintasan silara yang berlaku adalah sangat kecil. Tetapi bagi daun yang bulat, besar, pintasan silaranya akan lebih banyak atau lebih tinggi. Oke, seterusnya yang terakhir kita akan belajar faktor-faktor mempengaruhi larian air permukaan. Oke, jadi faktor mempengaruhi larian air permukaan ini ada 5 faktor, yaitu yang pertama ialah kecerunan. Semakin curam satu kawasan, larian air permukaan semakin laju. Faktor kedua ialah faktor tumbuhan, yaitu faktor tumbuhan ini boleh liputan tumbuhan, akar pokok, atau kanopi tumbuhan. Oke, yang ketiga ialah hujan. Hujan juga ini ada 3 fakta kecil yang boleh berdiri sendiri, yaitu kekerapan hujan, tempo hujan, atau semada lama ataupun singkat,
intensiti hujan sama ada lebat atau renyai-renyai. Dan faktor yang keempat ialah jenis tani. Jenis tani yang poros, contohnya larian air permukaan akan jadi lebih rendah. Tapi jika tanah yang mempunyai ketelapan yang tinggi, kadar larian air permukaannya pula akan menurun. Oke, yang terakhir ialah aktiviti manusia. Aktiviti manusia ini sama ada aktiviti pembalakan atau aktiviti pembinaan. Contohnya aktiviti pembalakan ialah proses penyahutanan. Jadi menyebabkan larian air permukaan akan tinggi jika kawasan tersebut digondolkan. Ataupun bagi aktiviti pembinaan ialah penurapan permukaan bumi. Permukaan bumi yang diturap dengan menggunakan semen atau tar, biasanya larian air permukaan akan menjadi sangat tinggi. Contohnya di kawasan bandar. Itu sahaja pelajaran kita pada hari ini. Sekian dan terima kasih.